اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به رغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبد الله تعالى ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن دعا بدعوته ومن نهج نهجه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Tuan pengurusi seluruh ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, alim ulama, ayah-ayah muslimin, ibu-ibu muslimat yang dirahmati Allah. Syukur kehadrat Allah atas limpahan dan kasih sayang rahmatnya Allah. Allah pilih pula pada malam ni mai solat maghrib berjemaah dan kita menyambung pengajian kitab hadis Imam Al-Ghumariyah pada hadis yang permulaan, yakni hadis yang pertama belum dihurai secara komplit ataupun sekadar kemampuan saya. Jadi yang ada kitab pada tuan-tuan, kita tengok hadis yang pertama sedikit ulang siar dan kita sambung kepada huraian seterusnya. Saya baca sekali lalu, kita baca terjemahan dan kita sambung. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Hammad bin Zaid wa la a'lamahu illa qad rafa'ahu ila an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة عليهن أسس الإسلام من ترك واحدة منهن فهو بها كافر حلال الدم شهادة أن لا إله إلا الله والصلاة المكتوبة وصوم رمضان
Rawahu Abu Ya'la bi isnadin hasan. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma telah berkata Hammad ibn Zaid bahawa aku tidak mengetahui akan perkara ini melainkan ketika ia diangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, ikatan Islam dan prinsip-prinsip agama itu ada 3. Diasaskan agama Islam itu dengan 3 perkara tersebut. Barang siapa, yang ni yang kita sebut pada episod yang lalu, iaitu rukun Islam. Antara hadis ataupun riwayat yang lain yang bunian Islam tu, yang mana satu ketika Nabi duduk dengan sahabat, maka datang seorang dan dia tanyakan kepada Rasulullah, maka Rasulullah sebut 5 perkara ni. Kemudian dia cari balik. Sahabat tanya Rasulullah, sembang siapa nak kenal tu? Awal itu dia tanya, kemudian bila kamu jawab dia kata betul. Dah tahu tanya buat apa? Ni dialog saya lah. Kemudian dia balik lagu tu je. Kok lah nak kena teh dulu kah? Teh saya tambah lah. Maka Nabi kata, kalau hampa nak tahu, itulah Jibril alaihi salam masa tu. Yang tu 5. Hak kita belajar pada malam ni 3. Dia kata barang siapa yang meninggalkan salah satu daripada 3 perkara tersebut, maka dia adalah kafir dan halal darahnya, yakni untuk dibunuh. 3 perkara tersebut adalah yang pertama, persaksian syahadah bahawa tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah, mendirikan solat yang difardukan, serta berpuasa di bulan Ramadan. Yang pertama kita dah hurai, iaitu bagaimana seseorang itu dijatuhkan hukuman sebagai murtad ataupun kafir. Tidak semestinya dia tidak melakukan perkara itu ataupun tinggal perkara itu tanpa sebarang penafian, maka itu disebut fasik. Malas sembahyang, malas puasa, hak tu fasik, dosa besar. Yang jatuh hukuman kepada murtad ataupun kafir, yakni menafikan kewajipan tersebut, baik puasa ataupun syahadah ataupun puasa ataupun zakat dan juga haji. Selesai. Yang kedua, nak sebut kata beratnya perkara ini sehingga hukumannya adalah halal darahnya, yakni boleh dibunuh. Tapi kerja bunuh membunuh ni bukan kerja kita. Kalaulah kerja bunuh membunuh ni kerja kita, kira Bukit Jana ni pakai cerah belakang. Tapi saya bukan nak abang kata semua tak sembahyang, dah. Cuma nak sebut bukan fahamnya lagu tu. Kerja ni adalah kerja pemerintah. Selesai yang tu. Baik. Dia sebut 3, maka kita hurai 3 sudahlah takat malam ni. InsyaAllah kalau sempat kita masuk hadis yang kedua. Yang pertama dia kata syahadah. Syahadah ni tuan-tuan, iaitu satu-satunya pengucapan lidah yang melahirkan pengakuan hati dan keinginan jiwa terhadap ketuhanan dan keesaan Allah serta kebenaran Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang utusan yang akhir membawa rahmat ke seluruh alam. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku naik saksi la ilaha, tidak ada, tiada Tuhan. La tu huruf nafi, tidak ada Tuhan. Ada orang tanya, Ustaz, apa beza Tuhan kita dengan Tuhan apa? Tak, soalan tu pun dah salah dah. Soalan hak dia tanya, Ustaz, apa beza Tuhan agama kita dengan Tuhan apa? Soalan tu pun dah salah dah. Dia belum faham kalimah la ilaha, yakni tidak ada Tuhan. Bila tidak ada Tuhan, makna kata Allah itu satu. Bila satu, maka tidak ada dua.
Bila tidak ada dua, takkan datang soalan apa beza. Nak beza apa? Allah saja. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali ataupun melainkan Allah. Jadi makna kata apa? Selain daripada Allah itu adalah makhluk. Ma siwallah, selain daripada Allah itu adalah makhluk, yakni baharu. Malaikat makhluk, manusia makhluk, jin makhluk, binatang lagi lah makhluk, laut makhluk, semua illallah kecuali Allah adalah makhluk. Maka yang kata Allah ini dia takkan sama dengan makhluk atas dalil laisa kamislihi syai'. Allah dia tak sama dengan sesuatu. Tuan-tuan, ni syahadah kita no. Awaluddin ma'rifatullah. Awal agama ni kenal Allah. Kalau tak kenal Allah, ibadat kita ni dia jadi, nak kata lagu mana, sembahyang ku mana Tuhan tak kenal. Siapa telefon ni? Tuan-tuan nak telefon, contohlah nak telefon saya, tuan-tuan kena cari nama saya baru boleh telefon. Dia tak boleh niat di hati terus nak cakap, abang telefon siapa tu? Nak telefon Ustaz Naim tu lah. Abang tak tekan nombor dah pakai niat lagu tu dah. Dia kena faham, dia kena kenal siapa hak kita nak telefon tu. Siapa juga nak nikah. Nak nikah dia kena kenal bakal isteri tu siapa. Dah kita buat majlis besar-besaran, panggil orang kampung mai. Contoh, ni cerita bukan COVID lah. Panggil mai, Tok Imam pun mai, no. Dia tanya ni, Pak Long nak nikah dengan siapa? Tak tahu Tok Imam Allah. Habis tu hak panggil mai ramai kot sajalah nak pergi meriah. Meriah untuk apa? Untuk saya nak nikah. Dak Pak Long nak nikah dengan siapa? Tak tahu lagi lah hak mana. Nak kelas-kelas, nak kelas-kelas tak boleh Dia kena tahu nak nikah maklum hak jenis mana. Ada Tok Imam belakang tu, sebalik tirai, hak pakai mas kalau pink tu. Pink tu saya lah bagi Tok Imam hadiah birthday contoh. Oh tu noh, dia setuju ke? Tak tanya apa, saya tahu dah dia pakai hangguk je. Dia terima mas tu, kau setuju dah lah tu. Contoh. Makna kata paling kurang kena cerita lah tak kenal Tuhan. Jadi sembahyang itu sebahagian ulama kata mayang saja, bukan kata dosa. Makna kata kena Tuhan, kena Allah Ta'ala. Bila saya sebut lagu tu, tuan-tuan, orang duk pergi terjemah Allah duk di arash, yadullah fawqa aidihim, tangan Allah dia duk terjemah siapa tangan kita. Tak kena. Pasal apa tak kena? Tuan-tuan pegang yang ni ya. Allah dia tak sama dengan makhluk. Dia kata dak, tangan Allah memang tangan lah, tapi bukan tangan siapa kita. Mana boleh jawab aku tu? Saya kata Pak Long ni, tuan-tuan kasih asyik no. Pak Long ni bodoh, tapi bukan bodoh cara lain. Marah. Pak Long bodoh benarnya, tapi bukan bodoh cara lain. Oh ibu kata lagu tu Ustaz, dak macam Pak Long kata tadi lah. Tangan Allah bukan tangan siapa kita, tapi tangan Allah lah. Tak boleh lagu tu. Kerana Allah dia takkan sama dengan makhluk. Allah dia tak berhajat dengan apa-apa pun. Macam saya cerita hari tu, macam ayak ni dia berhajat kepada kedudukan dia ni. Dia boleh duduk. Ni kalau saya lepas ni, pelepam jatuh, pecah. Pasal dia berhajat kepada tempat. Allah tidak berhajat kepada siapa-siapa pun. Makna kata apa itu? Sebahagian tuan-tuan kita nak menafikan selain daripada Allah itu adalah makhluk. Maka nak terjemah, nak faham, jangan meletakkan kedudukan makhluk sama dengan Allah. Bila sama, kita mengatakan Allah itu siapa makhluk, maka Allah itu lemah pada sudut pemahaman kita yang salah. Tuan-tuan, sebab tu dia kena faham la ilaha illallah. Kemudian ada ayat Quran. Okey, selesai. Ada orang dia faham dah yang kata Allah tu macam mana pada sudut zatnya, pada sudut sifatnya. Cuma satu je. Saya sebut lagu ni pasal berlaku dan kita tak mau berlaku untuk kita. Apa dia?
hanya percaya kepada Allah tetapi bukan kepada Nabi itu Muhammad utusan Allah. Ada orang lagu ni ninggal pidah, tak mau sebutlah. Tuan-tuan pun kenal. Saya dengan Quran saya beriman. Dengan hadis saya tak mau. Saya tak pakai hadis pasal saya ni pun Nabi yang diutuskan. Nabi Arab belaka. Jadi saya ni Nabi Melayu. Kacau Pak Long lagu ni. Pasal apa? Quran sebut dah, qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'an alladhi lahul mulku samawati wal ard la ilaha illa huwa. Katakanlah hai manusia, sesungguhnya aku ini seorang utusan Allah kepada kamu. Jelas Nabi itu adalah utusan Allah. Ada orang dia tak mau pakai hadis, dia pakai Quran saja. Oi, hebat hang Palong oi. Pasal apa? Nak faham Quran kena tengok pada hadis. Kerana Quran dia ada bersifat umum. Contohnya Allah suruh apa? Wa aqim solah. Allah suruh sembahyang. Tapi Allah tak cerita pun yang kata takbir lagu mana. Allah tak cerita yang kata rokok lagu mana. Allah tak cerita yang kata i'tidal lagu mana. Nak kenal semua ni tang mana? Iaitu berdasarkan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika ada dua ni, kemah dah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Aku naik saksi ni. Dan aku naik saksi yang kata Muhammad ibn Abdullah itu, Nabi itu, akhir zaman itu adalah utusan Allah. Kira syahadah dia kemah dah, ada iman dah dekat dia. Punya berat syahadah tuan-tuan dalam satu peperangan. Saya tak ingat nama sahabat tu, Osman bin Zaid ke Osman apa, tak ingat. Selepas perang, selesai perang semua, ada seorang sahabat mai cerita, ya Rasulullah, saya nak cerita ni berat juga awak. Ada sahabat kita tadi ni tengah duk perang. Bagus ya, perang. Dia perebah musuh tu jatuh. Bila jatuh, sahabat kita ni mau duk hunus pedang nak tikam, sahabat tersebut mengucap kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yang saya heran ya Rasulullah, sahabat kita tu pitikam sungguh, mati Pak Long tu. Nak cara lagu mana Rasulullah? Tuan-tuan dengar kat Nabi-Nabi marah. Tu yang kata syahadah tadi ni. Nabi kita panggil dia mai sat. Ni aku nak tanya hang betul ke? Hang buat lagu ni. Masa dia mengucap kalimah syahadah tu hampir tikam juga. Ya Rasulullah, saya tikam dia. Pasal apa hang tikam dia? Pasal saya tahu Rasulullah dia takut saya tikam dia, sebab tu dia mengucap kalimah syahadah. Nabi kata hang tahu mana dia mengucap dengan sebab takut hang bunuh. Hang boleh bedah ke dada dia, tengok keikhlasan dia mengucap kalimah tersebut. Kalau dia sebut kalimah syahadah tersebut dengan sebab takut kepada kamu, okey, selamat. Tapi kalau dia ikhlas menyebut kalimah syahadah tersebut, esok hang makan tak habis. Tuan-tuan, di ayat saya lah nak sebut kata besarnya kalimah syahadah. Itu satu. Selesai. Saya sebut itu, saya pusing, saya gulung, disebut sebagai iman. Syahadah ini, iman ini bukan hanya kunci, dan dia perlu dipolish, dan dia perlu dijaga, perlu dihiasi dengan segala amal ibadat. Ni kita main mengaji. Ibadat mengaji inilah satu ibadat yang mudah. Tuan-tuan nak puasa, makan masa subuh ke maghrib, tak boleh makan, tapi kena puasa juga. Tuan-tuan nak sembahyang, tuan-tuan nak kena ambil ayat sembahyang apa dulu, apa semua lebih kurang. Tapi main mengaji, duduk saja. Walaupun sanak dinding pun tak ada masalah, jangan sanak kat tirai takut jatuh belakang. Cuma nak sebut ibadat ngaji ni mudah dapat pahala. Dia dengar, dia polis. Pasal nak jaga iman. Jaga iman. Iman kita teruk tuan-tuan lah ni, teruk lah. Tak, bukan tuan-tuan lah, saya lah.
Kita lah ni nak tengok iman lagu mana orang kiri kanan meninggal, kita tak rasa apa. Ni akhir zaman ni, kelilin ni meninggal. Di Kedah berapa orang alim ulama meninggal. Pak Tihmat, tempat saya lah tu. Kalau orang panggil Tok Wan, punya rapat dengan dia. Tuan-tuan jumpa dia kat pekan orang, semua dia angkat tangan, termasuk budak-budak. Akhlak dia tinggi. Orang panggil Tok Wan ke dia, duduk sebelah aja. Anak murid dia bawa van. Polis tengok kenal dah, jalan lah. Turun van nampak orang terus angkat tangan. Orang rasa kasih sayangkan dia. Bukan hanya alim tapi akhlaknya tinggi. Ninggal dah. Tapi kita hak hidup ni, apa pengajaran hak boleh kita ambil? Dia dengar kematian ni kata orang meninggal dah, ustaz no, tulah no, ish. Duk ish saja tapi tak rasa apa. Tak pernah rasa langsung nak nampak masjid, tak ada langsung. Makna kata apa? Iman masih lemah. Duk gedik lagu tu. Contoh antara perkara nak polish iman Quran nu. Ini nasihat untuk diri saya, Quran. Buka baca. Kita rasa apa? Tak rasa apa, tak faham apa langsung. Tapi kalau tengok Hindustan, tengok Korea, riau keluar air mata. Bukan orang sinilah dah, tak mau sebut lah. Kalau dengar Hindustan, Chaha hai tujhko chahunga hardam, tengah siang akan keliu, berhenti pergi tengok. Jadi saya tambah lah, khayau dah, baru menyanyi khayau dah. Allah sedih semua lah ustaz. Pasal apa maklum, hero tu mati. Tak usah ada risau lah, hero tu kalau mampu boleh hidup balik. Yang kata Hindustan ni, hero mana boleh mati. Nak sebut apa teruk kita, padahal bukan faham pun. Dengar lagu je, ustaz dia ada subtitle ustaz, kita baca tu. Awak Quran tak ada terjemahan. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah. Cuba baca tengok terjemahan dia nak abang apa. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Semua cerita pasal kiamat. Tapi kita baca biasa, pasal apa tak faham. Nak faham kena mengaji, paling kurang tengok terjemahan. Mampu menitiskan air mata. Siapa imam Mekah lah, bila mereka baca, mereka menitiskan air mata sebab mereka faham. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah tanya banyak kali, nikmat mana lagi lah yang nak dustakan ni. Allah bagi belakang. Duit, kemas pada orang lain lagi. Kereta 2 biji tak naik, buat ayam telur je punya tak naik. Rumah Allah makan sampai jalan-jalan tu, awning depan belakang kiri kanan, jamban buah ekon contoh. Tapi Allah, dengan Allah ni sombong. Hak cerita tu sombong. Mana kata iman kita problem. Maka tuan-tuan, carilah usaha macam mana pun nak polish imannya. Iman kita ni lah, sama ada ibadatnya, sama ada zikirnya. Tubna ya Allah, tubna ya Allah, tubna ya Allah, tubna ya Allah. Dia duduk basuh, ya Allah ampunkanlah kami, ya Allah ampunkanlah. Pasal apa tuan-tuan? Ni kerja iman. Nak jaga iman tu sampai mati tu payah. Ni termasuk saya, belum tentu mati kita dalam iman. Sebab tu jangan duk hukum orang hak tak main. Tak nak nampak pun saja. Hang ni pakai neraka dah. Tahu dia kawan tu. Cenggia motor pun tak lepas bidah, orang kata neraka. Esok-esok ni tah dia lebih dari kita lagi. Kita tak tahu. Kita hak konon-kononnya orang, kononnya lah, bukan orang sini lah. Kononnya orang masjid kita ni, kira sampai orang sebut mat masjid punya rajin main masjid contoh. Bagus duha pun main, bagus lah. Tapi esok-esok ni saat kematian hak tu yang nak tengok. Yang lepas pada tu okey ke tak? Saat kematian lingkuplah hak selepas pada tu. Macam mana? Kita dah cerita daripada bulan yang lalu. Mana kata apa tuan-tuan? Bila sebut la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, maka
Kita ini kena taat segala perintah Allah dan juga Rasulnya. Selesai yang pertama, iaitu pada sudut syahadah. Yang kedua, yang ni pun berat ni. Yang kedua, apa dia tuan-tuan? Iaitu solat. Kita dah sebut dah, orang yang malas solat itu adalah fasik. Tak solat itu adalah jenayah yang paling besar. Anak hang pasal apa masuk menyerah? Allah hantam nombor ekor. Tu noh. Pasal apa? Tak tahulah itu ada siapa accident tu, ada belah divider tu, dia ambil nombor plate kawan tu, dia pergi tikam kena 3,000. Polis main tangkap pula, masuk menyerah. Teruklah anak hang, jahat anak hang ni. Tak tahu sebelum tu okey. Dia mayang okey. Mayang dia okey, mayang okey. Tapi tak tahu hari tu pasal apa. Dia, kawan-kawan ajak aku noh. Teruk anak hang. Anak hang okey. Anak aku tak main lah nombor-nombor ni. Anak hang buat apa di rumah? Dia duk main game lah. Mayang takat laut tak nampak lagi lah. Hak nak lebih teruk. Hak tu lebih teruk lagi. Mana atas mentaliti kita. Hak tak semayang langsung itu jauh lebih teruk. Tuan-tuan, contoh, kami bekerja sehari-hari untuk belanja rumah sendiri, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Tu nasyid. Hiduplah 1000 tahun pun, kalau tak sembahyang tak ada apa hidup tu. Sebab tu tuan-tuan sekalian, hadis daripada Ibnu Mas'ud, tak silap saya dia kata, man tarakas salatu fala dinalah. Barang siapa meninggalkan sembahyang, maka tidak ada agama baginya. Pasal beza kita dengan non-muslim, sembahyang, kehidupan kita sama je macam mereka. Mereka keluar cari rezeki waktu pagi, kita pun keluar cari rezeki juga. Malam balik, mereka malam pun balik. Makan apa kita juga, mereka tak makan pun telinga. Beza tang mana? Beza tang sembahyang. Tapi kalau tidak ada sembahyang, hidup kita tidak bermakna. Tuan-tuan, sedikit sirah zaman Nabi Musa alaihi salam. Tuan-tuan bisa dengar zaman Nabi Musa. Ada seorang Pak Long. Tuan-tuan, saya dah bahasa Pak Long tu pasal sedap, dia sebut lagu tu. Pak Long ni, bini dia kerja duk beranak main anak perempuan. Beranak main anak perempuan, beranak main anak perempuan. Dia kata lelaki tak terbit langsung, habuan nak jadi pewaris ni. Maka dia bernazar. Dia bernazar zaman Nabi Musa alaihi salam. Dia kata, aku bernazar jika isteri aku melahirkan anak lelaki, maka aku bernazar nak minum air kencing anjing hitam. Itu bernazar. Masa tu tuan-tuan, anjing hitam ni kira jijik sungguh lah. Kalau kita babi lah. Tak, bukan kita babi. Zaman kita ni babi lah paling jijik. Zaman tu anjing hitam. Dia kata, kalau isteri aku melahirkan anak lelaki, maka aku akan minum air kencing anjing hitam. Kira air yang paling jijik sekali. Berhenti saat dekat tu, tuan-tuan, nazar. Nazar zaman tu pada Nabi Musa, nazar yang diterima pakai, walau apa pun kedudukan status nazar tu. Tapi kita umat Nabi Muhammad, khususnya Imam Syafi'i, nazar hanya berlaku kepada perkara sunat sahaja. Kalaulah anak aku dapat masuk universiti, aku nak solat duha. Solat duha tu sunat, mugi sebut. Kemudian tak sebut pula bila tarikh luput. Duk sebut, kalau anak aku masuk universiti, aku nak solat duha. Makna kata hari-hari kena solat, jadi wajib. Tapi kalau benda tu harus, tak terpakai nazar tersebut. Ni Pak Long pergi mana ni? Tak pergi mana malam ni, nak tengok bola. Siapa lawan?
Perak lawan Kedah. Oh, orang kuat bola. Kalau Perak menang malam ni, tu dia. Kalau Perak menang bola malam ni, aku nak jalan kaki pergi Johor. Dia. Tuan-tuan, ada orang lagu ni. Ada, kesian tengok mengaji tak mau, no? Nak berkebun tak ada. Apa hukum jalan kaki? Hukumnya harus. Jadi makna kata nazar dia jadi tak? Tak jadi. Dia tak jalan, tak apa. Tapi nak sebut kata tak cerdiknya punya semangat bola. Kalau Perak menang malam ni, aku nak jalan pi Johor. Nak jalan pi cakap Jering pun habis kena gaut. Johor tu. Tiba-tiba menang 1-0. Dia pun berjalanlah usum daerah. Kesian tengok, tak terpakai. Kerana berlaku hanya nazar itu akan perkara sunat. Perkara haram lagi tak, macam ni lah haram. Kalaulah anak aku ni dapat kerja, ustaz oi, aku nak kedarah haram. Kedarah haram. Sebenarnya haram. Benda wajib lagi lah. Ustaz, kalau maklum hang sihat lah, no? Kalau maklum hang izin Pak Long ni contohlah. Kalau maklum hang izin Pak Long, adalah kalau ada izin saya bernazar ustaz, saya akan mayang maghrib. Hang tak bernazar pun hang kena mayang. Mana kata apa tuan-tuan, dia hanya perkara sunat. Tapi zaman Nabi Musa dikira aci. Dia nak minum air kencing anjing hitam. Tiba-tiba isterinya mengandung dan melahirkan anak perempuan, anak lelaki. Terbit mai lelaki sungguh hero. Dia pergi jumpa Nabi Musa alaihi salam. Ni tuan-tuan tengok ni berat ni. Dia ceritakan Nabi Musa, dia kata, wahai Nabi Allah, saya ni runsing ni awak. Saya dah bernazar. Nazar apa balong? Saya kata kalau isteri saya lahirkan anak lelaki, saya nak kedarah yang kencing anjing. Pak Long, tak salah buat lagu tu. Nabi Musa nak hajak mai kita level yang sama jijik dengan ayat kencing anjing hitam tu. Nabi Musa kata, Pak Long, nampak tak rumah hak Bukit Janang, hak hujung sekali tu, betul-betul kaki bukit tu. Itu saya tambah lah. Hujung tu, ayat terjun sebelah dia, rumah tu. Ni contoh tuan-tuan, kalau kena rumah tuan-tuan minta maaf lah. Tak lagi balik pergi tukar jual pula. Ni contoh. Sebelah tu ayat terjun, ke ayat terjun turun dia tempih kena rumah dia. Rumah tu Pak Long, saat lagi ni bila hujan turun, Pak Long pergi tunggu di rumah dia, hujan timpa bumbung tu, Pak Long minum air hujan hak yang ditimpa bumbung rumah dia tu. Pasal apa Nabi? Pasal apa ya Musa? Pasal Pak Long tu dia tak pernah sembahyang. Ayat hak turun atas bumbung rumah dia tu itu jauh lebih jijik daripada ayat kecil anjing tadi. Oh tuan-tuan, ayat hujan lintah bumbung atas rumah dia aja. Rumah yang tidak pernah solat, mendirikan solat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cerita tentang solat. Orang yang solat tuan-tuan, orang yang dia menjaga. Bagaimana Al-Quran sebut tuan-tuan, wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan dirikanlah sembahyang kerana sesungguhnya sembahyang dapat melarang dari segala kejahatan dan kemungkaran. Hak ni bila orang kata ustaz, ayat Quran kata siapa-siapa yang mendirikan sembahyang menjauhkan kita daripada melakukan kemungkaran. Betul ke ustaz? Tak tanya pun dikira betul. Sebab apa? Al-Quran yang sebut. Tapi ustaz, saya duduk teratu. Habis itu Pak Long nak kata tak percaya ayat Quran. Tak ada lah sampai kata teratu. Cuma saya pelik lah. Pasal Quran kata makalah sembahyang kita ni tak buat benda pelik-pelik. Tuan-tuan nak jawab apa? Jawabnya senang. Suluh dulu sembahyang kita macam mana? Suluh dulu sembahyang tu macam mana? Ada tak sembahyang sopa hak Nabi suruh? Adakah kita sembahyang sopa orang yang faham sembahyang? Allahu Akbar, angkat takbir. Maksudnya apa? Allah Maha Besar. Selain daripada Allah, kecil belaka, Allah Maha Besar. Bila Allah Maha Besar, tambah pula duduk tengah sembahyang, fokus 100% kepada amal ibadat tersebut, kerana kita sebut Allah Maha Besar.
Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mengaku bukan main, tapi tak faham sesungguhnya sembahyang aku, ibadat aku, hidup aku, mati aku kerana Allah. Tapi tuan-tuan, kita pernah tak payah pernah lah, memang pernah lah sembahyang tapi otak pergi goleng. Tak payah tuan-tuan lah, ni saya angkat tangan siap-siap saya. Kalau jadi imam tu tahan kira. Sebab apa? Kita duk ingat ayat Quran tu pun sangkut lagi sejarah 2 tahun lepas. Tuan-tuan jangan cerita korang ni rahsia kita ni. Rahsia apa ustaz? Mereka rakam tak apalah. 2 tahun lepas orang jemput imam tarawih, lingkup punya kalut, jenis kalut belakang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rakaat pertama main nak bangun daripada sujud, nak naik rakaat kedua, Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Kira habis tekan kita ni, tiba-tiba makmum belakang kata subhanallah. Masa tu dia tak ingat kata makmum duk tegur, dia duk ingat makmum duk puji kita. Pederah lagi, qul huwallahu ahad Allahu samad. Subhanallah, Pak Long duduk belakang tu. Lama-lama kelamaan ni saya rasa ni bukan dia dah ni. Lah dia pun dah subhanallah tak pakai. Dia pun bunyi alhamdulillah. Makna kata apa? Fatihah tak baca. Tu terah tuan-tuan jadi imam. Orang panggil ustaz pula, tu pun lingkup. Makna kata apa? Otak pikuk jauh. Allahu akbar, angkat takbir. Masa tu lah fikir saat lagi ni kuliah ni aku nak duduk ke aku nak balik. Contoh, fikir-fikir motor, Allah motor pergi parking depan pula, orang pergi balon belakang, tak boleh duduk bila saat. Contoh, bukan orang sini. Allahu akbar, Allah celah ni pula teringat rotek tak banyak lagi, celah tu juga. Jadi makna kata sembahyang kita ni hanya tunai, hanya tunai. Tapi alhamdulillah lah tunai daripada tak tunai. Buat dah Pak Long solat maghrib tadi, solat ustaz. Okey. Tapi pada sudut kualiti solat sama tak bagaimana para ulama, para ahli ibadat, para ahli ilmu? Tak sama. Maka dia tak capai maksud Al-Quran sebut ni. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Dia bukan suruh baca saja ayat tu, dia suruh kita mengaji, belajar. Sebab tu tasawuf ni dia duk main kat dalam ni. Angkat Allah Maha Besar, ingat Allah Maha Besar. Lah ni hang sembahyang, hang tengah hadap siapa? Kalau tengah sembahyang pun boleh lupa Allah, luar sembahyang tak usah duk tanya dah. Tengah sembahyang boleh duk lupa, tak ingat hak kita baca Fatihah pun kalau suruh terjemah pun kita tak tahu. Oi, kualiti tang mana? Sekadar tunai, tetapi roh dan jiwa kita bukan menghadap Allah. Sedangkan saat itu dekat kita dengan Allah, dekat sangat. Tuan-tuan nak sebut apa? Nak tengok bagaimana kita ini capai ayat Quran itu. Maksud ini makna kata tengok solat kita, Fatihah kita, rokok kita, bacaan kita, khususnya keikhlasan kita. Bagaimana kita dengar para sahabat dahulu, sampai anak panah tikam betih pun tak rasa apa, lepas bagi salam baru rasa. Ada juga kena tikam, aku nak buang ni, saat-saat aku nak sembahyang tu, time aku sembahyang hang buang. Fikir-fikir apa tak logik, mau tak logik dah kita jenis lagu pelik. Tapi depa rasa sungguh, depa sahabat ustaz. Habis tu kita siapa? Kita dah hamba Allah. Kita ingat Allah, yakinkan Allah. Bila yakin, pegang elok-elok, Allah tengah perhati aku ni. Maka dia akan rasa mai perasaan tu. Kadang-kadang tuan-tuan bila orang terlalu khusyuk, kadang-kadang Al-Quran tak faham pun dia menitiskan air mata. Dia pun menitiskan air mata baca ayat Quran. Contohnya ayat apa kita nak ambil? Ayat tadilah, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Allah cerita tentang kiamat, tak faham pun, tapi nak sebut apa dia fokus hak tu imam duk baca tu. Tuan-tuan, ini cerita tentang solat. Orang yang tak solat
hak lain tak usah duk sembang. Esok dia dibangkitkan oleh Allah. Maklum, seorang-seorang tuan-tuan lah. Seorang-seorang, bukan berpuak. Allah tak perintah malaikat hantar settle saat Bukit Jana punya ramai sangat jenuh apa dak seorang-seorang. Sebab tu lama kamu Allah tanya seorang satu settle. Ni saya cerita ni settle. Nak capai settle tu pun pada dah. Hak kena tanya tu pada, hak duk tunggu lagi pada bila lah turn aku. Selesai makan puluhan tahun, maklum pula setiap inci Allah tanya. Tuan-tuan nak sebut apa? Problem kita. Tapi kalau Allah tanya, maklum solat dah itu? Dah. Tak tanya lain. Mayang pun dah, hak tu ibu, hak tu tiang, tak ada tiang, tak usah duk sembang lah konkret. Tak usah duk sembang lah hatat zen ni. Ni bangunan ni kita nak buat bagi kemas sikit noh, lebih kurang istana negara kita lah. Oh, nak buat apa? Atap ni kita buat genting, buat 4-5 lapis. Oi, masjid kita ni kubah ni buat 6 kubah. Oh. Okey, tiang. Tiang kita tak boh lah. Tak usah sembang kubah lah, tiang tak boh. Mana kata apa tuan-tuan, tiang ni utama. Tapi kalau hak tu tak ada, jangan duk sembang yang lain. Tolak cerita tentang sembahyang. Kesimpulannya tentang solat tuan-tuan, kajian buat kajian orang yang tidak solat khususnya di Malaysia 80%. Wallahu alam. Dan yang terakhir kira apa dah? Nak habis boleh elok. Yang terakhirnya adalah Ramadan. Bulan Ramadan, tuan-tuan, Ramadan akhirnya. Baik. Kalau dia tak puasa, hantar tak puasa Ramadan wajib, aku tahu saja malah puasa. Hang umur berapa? 62. Tak puasa noh, tak tahulah dia tak boleh puasa. Dia tengah belajar ni, 62 dok belajar lagi. Tak boleh pergi. Saya nampak muka hang je teringat parti Islam. Nampak parti Islam mah teringat muka hang. Nak buat lagu mana? Dia kata aku tak boleh pergi. Tuan-tuan, umur 62 ada tak? Ada. 70 pun ada. Tak boleh puasa, mampu. Sakit tajuk lain. Ni saja tak puasa, jenuh. Pasal apa tuan-tuan? Saya sebut lagu ni lah secara ringkas. Bulan puasa, bulan Ramadan adalah satu bonus Allah bagi kat kita. Bonus apa ustaz? Tengok ayat Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shayamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Secara ringkaslah tuan-tuan dengar dulu dah. Hak belakang tu. Puasa ni satu jalan shortcut, satu bonus, satu peluang. Di sebalik puasa itu, Ramadan itu ada hikmah untuk mendapat la'allakum tattaqun. Kalau orang dia tak faham sebalik hikmah puasa hanya sekadar tahan lapar, tapi dia tak jaga hal lain. Nafsu dia tak kontrol, yang lain dia tak jaga, mau duk mengumpat orang sama, mau duk mengatakan orang sama, perangai hak pelik-pelik tak buang, dia tak dapat la'allakum tattaqun tu. Tapi Ramadan satu peluang untuk mudah dapat la'allakum tattaqun. Nabi seorang yang pemurah. Satu hadis, Nabi seorang yang sangat pemurah. Tapi bila masuk Ramadan, Nabi lagi pemurah. Fikir-fikir logik, Nabi nak buat teruk-teruk buat apa? Confirm syurga dah. Tapi nak sebut, nak ajak kita yang Ramadan itu adalah peluang kita untuk mendapat la'allakum tattaqun. Loceng sudah berbunyi, maka kita kena berhenti. Okey tuan-tuan, insya-Allah nanti kita sambung pada hadis yang kedua. Kita ada tambahan kitab 3 kan. Kalau boleh tak apalah. Tak apalah. Tambahlah. Tambah. Alhamdulillah tuan-tuan, ramai orang nak wakaf kitab kita ni. Saya sendiri pun dah ada orang bagi duit. Dah standby dah. InsyaAllah. Mungkin untuk tempat lain kot, tempat tuan-tuan dah penuh dah. Untuk tempat lain insya-Allah. Jadi dia tak ada bayar lah. Kitab tuan-tuan, soal baca tulis tu nombor 2. Bawa mai dulu. Tuan-tuan pegang pun saya seronok dah. Ni saya secara jujurnya lah, antara top 3 lah. Bila saya main mengajak, ada orang duduk depan pegang kitab, dia rasa semangat lain. Sopa kita nak jam badminton, tiba-tiba anak murid raket tak bawa. Lagu mana?
Dah nak belajar badminton tapi raket tak bawa. Pakai balik lagu itulah. Mana kata apa tuan-tuan, ini seronok nah. Yang baik daripada Allah, yang kurang clear itu kelemahan diri saya. Saya mohon maaf jika terasa di hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم اللهم صل على سيدنا